Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita dapat sama-sama berkumpul di surau kita ini untuk sama-sama kita memperingati di antara satu sama lain dalam urusan agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu sangat berfaedah bagi orang-orang yang beriman. Saya rasa tinggi sangat duduk atas kursi ni, sebab nampak tak ramai kan. Kalau duduk bawah okey kan. Kalau memang sistem dia ceramah kena di atas tu. Dulu dalam satu program dengan seorang ulama Yaman, Syekh Habib Ali Al-Jufri, kita buat di hotel di Palma, Ampang. Jadi perjumpaan dengan para ustaz dari Malaysia ni, dia bubuh atas petah tinggi sikit. Dia kata, kenapa duduk tinggi ni atas, semua orang boleh nampak duduk bawah kan? Tak duduk di atas, turun duduk kat atas kursi yang biasa sama. Jadi ni pun mungkin tinggi sikit. Kalau duduk bawah pun nampak tengok sebenarnya. Tujuan duduk atas kursi ni supaya mungkin yang belakang dapat nampak tengok kan. Apa-apa pun itulah, kita duduk atas kursi tinggi sikit lah daripada tuan-tuan. Walaupun kita sebenarnya boleh duduk bawah, nampak tengok. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, tajuk yang diberi oleh Tuan Haji Syamsul, kata dia, kita bincang malam ni kurban sepanjang masa. Gitu kot. Ke tajuk apa tuan-tuan fikir nak bincang malam ni? Ada tajuk khusus kurban sepanjang masa. Jadi kita baru habis berhari raya tuan-tuan. Kemarin diikuti dengan gerhana bulan yang rata-rata kita alhamdulillah kebelakangan ini bersembahyang sunat gerhana. Sebelum ni, kalau zaman dulu-dulu, kita kecil-kecil dulu, bila gerhana ni kita pergi ketuk pokok. Tak berbuah, ketuk pokok supaya berbuah. Minta hajat supaya berbuah dan sebagainya. Dan khurafat kita tak faham. Hari ini kita tengok banyak perkara-perkara agama. Dengan sebab ramai orang belajar, kita melaksanakan tuntutan-tuntutan agama ni betul. Jadi elok juga kita berfikir dengan tajuk yang diberikan oleh sahabat-sahabat kita di kurban sepanjang zaman. Saya mula-mula disebut pun saya terkejut juga. Saya kata, jangan pula orang fikir. Jadi bila saya duduk fikir, tengok kita nak kurban ini, hari raya kurban. Nama dalam bahasa Arab udhiyah, kurban. Jadi udhiyah dalam bahasa Arab ini sembelihan yang dilakukan oleh orang-orang Islam pada hari raya kurban dalam tempoh masa selepas sembahyang hari raya, sehinggalah tempoh dia terbenam matahari pada terbenam matahari pada sembahyang hari asar. Maknanya hari yang ke 13 hari tasyrik itu habis tempoh kurban. Maka ibadat kurban tamat setakat itu, dengan pengertian melakukan ibadat kurban yang berupa sembelihan lembu. Kalau kita sembelih sebelum hari raya, boleh makan daging biasa. Kalau kita sembelih selepas hari raya, maknanya selepas hari yang ketiga hari tasyrik itu, boleh makan daging biasa. Kalau kita sembelih pada hari yang ditetapkan oleh Allah selepas daripada sembahyang hari raya, pada hari raya pertama itu sampailah kepada hari akhir hari tasyrik, hari ke-13 itu, kita mendapat ibadat
di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita makan daging, daging juga ibadah. Daging juga kita makan ibadah. Sebab apa? Tuhan kata fakulu minha, makan daripada sembelihan itu. Dan kita ikut perintah Tuhan, makan ibadah. Wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan beri makan kepada orang miskin dan orang yang susah daripada daging sembelihan kurban kita. Jadi isunya kurbannya habis dengan tamatnya tempoh masa tersebut. Mana kalau kita sembelih seekor lembu ke seekor kambing ke selepas daripada tempoh itu, tidak lagi dinamakan korban dengan makna udhiyah dalam bahasa Arab itu, yaitu ibadat korban. Adapun dalam bahasa Melayu, bila disebut kata korban ini, kita mesti korban, berkorban. Jadi korban dalam bahasa Melayu di sini tak sama dengan udhiyah dalam definisi istilah ibadat kita maksudnya. Tapi dia juga memberi erti yang sangat baik dari sudut agama. Kerana korban yang dimaksud orang Melayu di sini ialah perjuangan yang berterusan. Perjuangan yang berterusan. Jadi orang Islam ini tidak boleh luntur perjuangannya. Dan perjuangan yang paling besar sekali ialah jihad. Dan jihad ini melibatkan jiwa raga dan harta benda. Dan sebahagian daripada makna pengorbanan ini, itulah yang Tuhan minta kita korbankan sikit je. RM500 harta kita dikorbankan dengan niat di jalan Allah Subhanahu wa taala, maknanya dikeluarkan daripada milik kita untuk dijadikan ibadat khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita sembelih lembu, dagingnya kita makan, dan sebahagiannya pula kita sedekahkan kepada sahabat-sahabat kita yang tidak mempunyai kelebihan seperti yang kita miliki. Jadi itu pengorbanan kita yang disyariatkan oleh Allah kepada orang yang beriman, yang kita panggil ibadat kurban. Susu gaduh sejarahnya kita faham sebagaimana yang kita lihat di dalam sejarah Nabi Ibrahim yang telah kita dengar dalam khutbah hari raya. Jadi yang perlu kita faham, tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sebalik ibadat kurban itu ada satu kisah lain, yaitu kisah pengorbanan Nabi Ibrahim. Pengorbanan Nabi Ibrahim ini melibatkan 3 insan yang kita boleh lihat di sini, meliputi semua tahap dan semua peringkat yang mempamerkan kepatuhan dan ketundukan kepada Allah. Iaitu bagi kaum lelaki, kita boleh lihat tokohnya pada Nabi Ibrahim. Bagi kaum wanita, kita boleh lihat tokohnya pada isteri Nabi Ibrahim, iaitu Hajar, Siti Hajar. Dan bagi tahap remaja, kita boleh lihat pada anaknya Ismail. Jadi kita di atas surah kita, alhamdulillah, kita ada lelaki, kita ada lelaki, kita ada wanita, kita ada remaja. Jadi kita boleh tengok semua ni menggambarkan kepatuhan dan ketundukan kepada Allah. Dan pengorbanan ini tidak ada masa. Sebab tuntutan kita untuk patuh dan taat kepada Allah bukan dalam waktu dan masa-masa tertentu, tapi tuntutan patuh dan taat ini sepanjang masa, sepanjang usia yang kita ada, di mana sahaja kita berpijak di atas muka bumi ini dan bernaung di bawah langit Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita patuh dan tunduk kepada perintah Allah. Sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam ini, bila Tuhan menggambarkan kepada kita pensyariatan ibadat kurban melalui firman Tuhan, bila Tuhan meriwayatkan cerita kisah Nabi Ibrahim sehingga dijadikan syariat kepada kita dalam pengorbanan yang kita panggil kurban udhiyah ini, sebenarnya di sebalik kurban yang kita buat itu
di belakangnya itu pengorbanan yang sangat besar, yang berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pengorbanan? Pengorbanan yang pertama, Nabi Ibrahim ini adalah seorang rasul, seorang nabi yang sentiasa patuh dan taat kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim supaya dia membawa isteri dan anaknya yang masih kecil ke tengah-tengah padang pasir yang tidak ada tumbuhan pun. Tidak ada tumbuhan dan tidak ada air. Macam mana gambaran kita kata boleh hidup di situ? Tuan-tuan coba gambarkan. Kalau kita boleh nak fikir, bawa anak kecil dan seorang wanita yang kita tahu di tempat tersebut binatang buas pun ada, manusia tak ada, air tak ada, bekalan makanan sikit. Agak-agak nak hidup macam manakah insan ini? Tapi oleh kerana Tuhan telah menetapkan itu adalah perintah, maka tidak ada halangan kepada Nabi Ibrahim untuk melaksanakannya. Dan juga tidak ada halangan bagi isteri Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar ini, untuk menerima ketetapan dan ketentuan. Ini pengorbanan sepanjang masa. Dan itu tidak ditetapkan oleh Allah waktunya. Peristiwa berlaku kepada kisah Nabi Ibrahim, tetapi maknanya perlu dihayati oleh kita. Maka itulah ibadah haji dan ibadah kurban yang perlu diterjemahkan oleh manusia seluruhnya umat Islam ini dalam kehidupan mereka. Itu kepatuhan dan ketundukan. Kerana Tuhan berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kami tidak mencipta, kata Tuhan, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada aku. Jadi syiar pengabdian ini hendaklah sentiasa ada dalam jiwa raga kita di mana sahaja yang mana kita tahu adalah patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu. Mana tidak ada ruang untuk kita duduk dan kita lalai, tidak berfikir kepada kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim ini dibawa anak dia diletak kat situ. Waktu Nabi Ibrahim nak balik, kita tahulah agak-agak kita macam mana, akak-akak makcik, orang perempuan nak ditinggal sendirian, macam mana? Bukan kata menangis tak ada air mata lah kan, bukan air mata darah. Hajar dia bergantung dekat Nabi Ibrahim. Janganlah tinggal kami nak dekat sini. Begitulah seolah-olahnya. Tapi Hajar ini bila dia nampak Nabi Ibrahim tekad nak tinggal, kalau kita, mungkin kita makin hamun dulu kot tak? Agak-agak kita lah mungkin makin hamun dulu lah. Kamu dah macam-macam tadi. Hajar tak begitu. Dia memang bergantung, tapi dia tanya satu. Dia tanya apa? Allahu amarak. Adakah Allah yang suruh bawa kami dan tinggalkan kami di sini, wahai suamiku yang tercipta, wahai Nabi Ibrahim? Allahu amarak. Ay Allahu amaraka hadha. Adakah Tuhan Allah yang memerintahkan kamu bawa kami ke sini? Nabi Ibrahim tak kata apa? Angguk je. Angguk je. Naam. Ya, Allah yang suruh bawa. Hajar kata apa? Izan la yudayyi'an Allah. Kalau begitu, kami tidak akan disia-siakan oleh Allah. Pasti kami akan selamat. Caranya Allah Alam. Tengok ya akhi. Jadi sekarang ini kita boleh tengok untuk tahap pertama, bagaimana kepatuhan dan ketaatan seseorang hamba kepada Allah. Bukan kita patuh untuk kurban. Sekarang ini tuan-tuan, kurban yang kita buat ini hukum dia sunat muakkad. Mazhab Syafi'i. Mengikut mazhab Imam Abu Hanifah, wajib bagi orang yang berkemampuan. Ataupun kalau ada lebihan daripada duit kita untuk makan, kita dan tanggungan kita pada hari raya,
maka perlulah kita merebut peluang untuk berkorban. Tapi kalau kita nak fikir duit tak habis, maka kita tak buat. Sebab itu kita tengok orang tak ambil perhatian. Kenapa nak korban? Sedangkan di sebalik korban itu ialah keampunan kepada dosa. Bukan dosa kita saja, kita dan juga orang yang berada di bawah tanggungan kita. Sebab itu dia panggil korban ini sunat kifayah. Kita dah dengar fardu kifayah je. Sunat kifayah maksudnya satu anggota yang berkorban dalam keluarga itu, pahala boleh dinikmati oleh semua. Tapi kita berkira takut. Kadang-kadang kita berkira tak apalah, tak korban pun, daging selalu makan. Kalau orang kampung dulu, korban ni dia kata makan daging. Dia tanya, makan daging nak raya? Kita hari-hari duk makan daging dah. Bukan makan daging, kita melakukan ibadat korban. Jadi dulu-dulu orang tua dulu kan dia, ni lembu ni untuk makan daging korban. Dia dah stop kat situ kan. Zaman dulu, kita zaman kampung-kampung dulu kan, kat bandar ni kita sekarang ni dah lah kan? Macam dengan semalam nak semayang gerhana, kan tak ramai yang semayang. So kita semayang tak? Alhamdulillah. Tapi ramai ke tak ramai? Banyak ni lah. Betul? Alhamdulillah. Saya bila tanya sebilangan tu, marilah semayang, kenapa tak semayang? Tak tahu Ustaz. Sebenarnya kalau mari belajar tahulah. Tapi sebab dia kata tak tahu lagi nak tunggu gerhana pula, bila tak tahu. Mari dulu untuk diajar tu nak semayang gerhana. Nak semayang lagu mana? Macam kita semayang raya, setiap kali sebelum semayang raya kita tak semayang raya ini setahun sekali, setahun 2 kali ni. Semayang lagu ni, kita beritahu kita semayang lagi. Mari. Tapi kalau tak mari, boleh semayang tak? Lagi boleh semayang. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, orang tak faham bagaimana pengorbanan ini dilakukan dan kenapa. Jadi dengan sebab itu kita berkorban makan daging, hampir balik tidur je lah kan? Jadi kita tidak menghayati syiar korban. Jadi dengan sebab itu kita ingat korban ni makan daging. Sebab itu setengah orang bila dia korban, dia simpan semua daging. Itu salah juga lah. Syiar korban dia mendapati. Dia kata lama nak makan daging ni, dia simpan lah, dia dah banyak ya. Kita di bandar, alhamdulillah, suara kita bila kita korban, kita bagi tuan dia 2 kilo ataupun 3 kilo, baki lagi kita bagi terus. Mana tak apa lah, bagi simpan tu lah. Kalau setengah di kampung-kampung dulu, dia bagi 7, hak mau ambil lah 7 tu balik. Ada kawan-kawan Arab yang Iraq ni, dia buat bagi terus. Sembelih korban, dia bagi 7, hak dia bagi 3. 1, 2, 3. 1 untuk orang miskin, 1 untuk yang nak bagi kawan-kawan, 1 untuk tuan yang makan. Hak yang 1/3 ni lah dibagi kepada 7 orang. Hak yang 2/3 ini, tu dibagikan kepada orang. Boleh juga, sama lah kita buat lebih kurang beginilah. Tapi nak kiranya dia ambil itulah ibadah dalam melakukan ibadah korban. Baik. Jadi Nabi Ibrahim ini kita tengok tuan-tuan, bagaimana syiar dia. Syiar dia patuh dan taat. Jadi patuh dan taat ini tidak ada masa. Inilah yang dikatakan pengorbanan. Sebab itu bila Nabi Ibrahim ini nak taat, nak buat perintah Tuhan, yang Tuhan sebut dalam surah As-Saffat ayat 100. Kalau kita tengok dalam surah As-Saffat ayat 100, Nabi Ibrahim mendapat wahyu daripada Tuhan. Tuhan kata, Tuhan sebut, Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Nabi Ibrahim kata kepada anak dia, wahai Ismail, aku telah mendapat perintah daripada Allah supaya menyembelih kamu. Apa pandangan kamu? Tengok. Jadi kalau kita tengok kepada ayat ini, kita tengok bagaimana halusnya Nabi Ibrahim dengan anak dia, dan bagaimana gambaran patuh dan taatnya anak kepada ayah. Mana kita boleh rasa bagaimana dia boleh dengan anak dia. Walaupun Nabi Ibrahim duduk di Palestin, Nabi Ismail duduk di Mekah. Jauh jarak tu. Sarilah ni pun perjalanan kalau dulu berbulan naik unta kan, jauh. Dan bila berjumpa, bagaimana Nabi Ibrahim ini mendidik anak dia Nabi Ismail alaihissalam
dan istrinya ini patuh dan taat kepada Tuhan. Hal ini Masya Allah tuan-tuan. Sebab itu kata para ulama, sebaik-baik anak itu ialah anak yang membantu kepada ketaatan kepada Allah. Begitulah juga suami dan isteri. Kalau kita tengok gambaran kehidupan kita dalam keluarga ini, kalau suami, isteri, anak boleh membantu untuk taat kepada Allah, keluarga bahagia. Tetapi sebaliknya, kalau ada satu pihak yang tidak boleh membantu ketaatan, akan berlaku kebincangan dalam keluarga. Contohnya, suami, isteri taat, anak tak taat, masalah. Ataupun suami, anak taat, tapi isteri masalah tidak taat, masalah dalam keluarga. Dan inilah fenomena yang kita tengok kalau kita buat kajian. Kenapa berlaku masalah sosial yang di luar sana, berlaku kebincangan ini. Dan inilah yang perlu sebenarnya kepada pengorbanan di dalam pembentukan keluarga. Yang paling penting. Sebab itu dalam Quran ada satu surah namanya surah An-Nisa. Surah An-Nisa adalah surah yang menggambarkan bagaimana pembentukan keluarga Islam yang perlu dijaga. Jadi contoh kepada gambaran keluarga yang sempurna ini Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sebagai seorang yang taat, isteri dia sebagai seorang yang taat, anak dia sebagai seorang yang taat. Kita tengok macam mana kehidupan sangat murni dan harmoni. Sebab itu dalam situasi Nabi Ibrahim nak sembelih ini, kita tengok dia sebut kepada anak dia macam mana taatnya. Dia kata, ya Allah, perintah ini sangat berat. Tapi bila dia pergi beritahu ke anak dia cakap apa ke anak dia? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayah, laksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, maksudnya kepada kamu. Buatlah. Kalau Tuhan suruh sembelih aku, ada sembelih lah. Begitu. Habis itu macam mana kamu? Kata Nabi Ismail, satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati, wahai ayahku, aku ni dari kalangan orang-orang yang boleh bersabar. Orang-orang yang bersabar, kalangan orang-orang yang bersabar. Apa maksud sabar? Kita kalau tengok orang sakit kan, sakit aduh, sabar sikit. Orang sakit tu sakit, tak sabar lah. Apa maksud sabar? Kan, kita kuliah sambil-sambil kita cerita. Apa maksud sabar kat sini? Kita kata maksud bertahanlah menghadapi kesakitan tersebut. Orang sakit ni akan kata, sedaplah kamu tak sakit, jadi suruh kita tahan sakit. Yang kita ada sakit semua, sakit dia, kita kata tahan. Mana tak boleh tahan? Sebab itu orang Kelantan dia kata, ada orang Kelantan sini? Ada. Semua orang Selangor lagi. Mana dia tanya orang Kelantan di negeri Selangor dah? Tak boleh juga. Untuk Selangor tanya orang Kelantan, dia semua orang Selangor. Tu adik kita nampak. Ingat kuliah Batam mana ni? Tak ada umur. Jadi saya nak cakap apa tadi? Lupa. Sabar. Orang Kelantan ni kata sabar ni. Apa sabar? Dia kata tahan dan off. Tahan dan off. Apa tu? Bahasa Kelantan. Mana dia apa? Dia kata sabar sikit lah. Apa tahan? Sikit. Tahan sikit lah. Sabar tahan. Itu kan sabar. Hak yang kita nak. Bukan sabar lagi. Itu hak yang Nabi Ismail kata. Maksudnya sabar yang dimaksudkan dalam syariat, bila kita kata orang Islam kata hendaklah kita bersabar, dan ganjaran orang yang sabar ini pahalanya banyak. Maksud sabar di sini, dia bersedia menanggung segala kesulitan itu kerana semata-mata mengharapkan ganjaran daripada Allah. Itu maksud sabar. Makna buatlah apa saja yang sepatutnya kita berhadapan dengan susah payah getir. Semuanya itu akan dipikul dan ditanggung semata-mata untuk mengharapkan ganjaran Allah. Memang kita akan menderita, namun penderitaan tersebut kerana Allah. Itu maksud sabar.
Jadi kalau kita kata tahan sakit, itulah yang sakit kita pergi hospital, dia marah kat doktor. Doktor kata tahan. Sudahlah doktor, suruh tahan-tahan, kita sakit ni, cepat-cepat hospital. Dia marah lagi kat doktor. Sebab apa? Doktor kata tahan, dia dah memang tak boleh tahan. Tahan macam mana dok sakit kan? Tak tahan tak. Tapi bila kita kata bersabar, dia faham. Maksud dia menanggung segala kesakitan itu dengan mengharapkan ganjaran daripada Allah. Jadi bila Nabi Ibrahim kata sembelih kamu, sembelih apa makna sembelih? Tanya makna saja. Sembelih apa? Maksudnya kita akan potong leher ini, maka dia akan mati. Bersediakah dia untuk nak mati dalam keadaan dia masih muda? Kita kalau kata tua-tua dan puas dah hidup, ternyata mati pun tak apa dah. Ada orang kata lagi tu, tak ada apa, tak boleh nak hidup lagi. Maksudnya kalau dah tua kita tak mati kan, kita dengar orang kata mati dah dia. Umur berapa? 80 macam. Nah, tapi kalau dia kata ada lah tak dia mati dekat sana tu, kat jalan sana. Siapa orang sekalian? Umur berapa? 18. Ish, dia mati dah. Sebab apa? Sebab kita dah fikir 18 ni dia kena hidup lagi 40 ke depan. Ni 18, 40 lagi lah. Allah ke depan lagi. Jadi sekarang bila kata Nabi Ismail ni nak sembelih, katanya Ismail pada masa itu umur 13 baru. Nabi Ibrahim ni nak sembelih, Ismail ni umur 13. 13 ni tak lompat lah kita kata. Baru naik tingkat atas 1. 13. Bukan boleh kira mana lagi kan? Mana 13 ni baru duduk tengah nak melawan ibu bapa kalau anak. Tengah nak lawan, tengah pergi ke kepala kan? 13 kan? Bila 18, 17 tu gedah dah. 13 ni memang dah tengah nak degil ni. Baru dia nak kenal dunia 13. Nak lawan saja. Tapi tak lawan. Ni sebab apa tak lawan? Kerana patuh kepada Allah ya. Karena akidah ketaatan dan pengorbanan untuk taat kepada Allah. Jadi sekarang ni kita dengan Nabi Ismail, dia kata buat ayah. Kalau itu perintah Tuhan, kita semua patuh kepada perintah Allah. Jadi kita tengok apa perasaan Nabi Ibrahim. Merasai suatu penghargaan yang luar biasa ke anak dia. Kisah panjang lebar diceritakan oleh para ulama dalam tafsir itu macam mana Nabi Ismail ni. Kalau kita baca cerita perinci yang kita mungkin sebahagian ada dengar dalam khutbah raya pun, Nabi Ismail ni cakap ke ayah dia, bawa bila pergi dah ikat, dia kata ayah ikat tangan buat mulut baju ni itu saya ni kilas ke belakang supaya jangan mencik darah. Mak tengok mati balik sedih. Jadi sebelum ni ke salam lah kat mak, minta maaf banyak dah pergi jauh. Suruh ayah dia letak pisau biar tajam supaya aku tak sakit, dah cepat mati, dan anakmu jangan terpincit darah. Dialog yang antara Nabi Ismail ni kita tengok bagaimana seorang ayah boleh menerima anak yang begitu taat kepada Allah SWT, kecil. Dan bagaimana perasaan Nabi Ibrahim. Sebab itu bila dia dah buat nak sembelih tak jalan, turun perintah qad saddaqta ru'ya. Kamu telah melaksanakan perintah Allah. Kadzalika najzil muhsinin. Kami berikan ganjaran dan balasan kepada orang baik. Bukan Nabi Ibrahim saja orang baik, semua orang baik. Sebab itu bila Tuhan cerita orang nak masuk syurga, Tuhan kata muhsinin. Dalam surah Al-Imran Tuhan sebut fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Segeralah dapat keampunan Tuhan yang disediakan dan keamanan dan syurga yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dengar serupa kan? Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan kata orang yang selalu infak di jalan Allah, orang yang susah dan senang, infak dalam keadaan dia susah dia senang. Maknanya pengorbanan. Dia betul-betul. Dia susah dia senang, dia infak di jalan Allah. Kemudian wal kadhibina al-ghaiz, ada tengok tahammul. Nak marah kawan dia tahan. Wal afina 'anil nas, dan dia maafkan kepada orang lain. Tuhan kata orang ni orang baik. Jadi kita ada ciri-ciri pengorbanan ini. Pengorbanan mana? Infak yang berterusan di jalan Allah.
Sekarang ini agama tidak akan bangun tanpa perjuangan. Kalau kita bisa kata duit tak boleh nak keluar di jalan Allah, dan siapa yang akan memperjuangkan agama? Kita sendiri tak berkidak. Maka Tuhan perintahkan kita untuk korban RM500, sembelih lembu. Kemudian pergi pula makan untuk kita sendiri. Kalau tak boleh makan langsung, mungkin tak ada orang nak buat langsung. Kita kata makanlah daripada kurban tersebut. Tuhan kata orang nak suruh dapat muhsinin macam Nabi Ibrahim ini antara tak nampak tak? Tuhan bila Nabi Ibrahim Tuhan sebut qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Kamu telah melaksanakan perintah yang telah kamu dapati melalui mimpi itu, dan Tuhan gantikan pula sembelihan anak dia, wa fadainahu bi dzibhin azim. Kami gantikan pula korban Nabi Ismail ini dengan sembelihan kibar daripada surga, digantikan oleh Allah sehingga menjadi syiar kepada kita. Jadi kalau syiar ini berakhir dengan Nabi Ibrahim dan Ismail, kisah begitu saja, habis kan? Tapi tidak, syiar ini dihidupkan sebagai satu syiar pengabdian dan ibadat yang berterusan. Jadi kalau kita kata kita ibadat waktu kurbannya, habis kurban tak ada. Sebab itu saya tanya, kurban ini mana Melayu ke kurban mana Arab tadi? Kalau kita kata kurban dalam makna Arab tadi, habis dah lah. Sebab kurban itu hanya dalam tempoh masa yang terhad dan terbatas. Tapi pengorbanan dalam makna yang sebenar, dalam makna kepatuhan dan ketaatan, tidak akan berakhir kecuali dengan kematian kita. Barulah berakhir pengorbanan. Lepas tu kita mendapat ganjaran. Jadi pengorbanan ini tidak ada ganjaran. Tidak ada pulangan. Kan? Bila kita saya berkorban untuk, jadi tak ada pulangan, tak ada begitu. Sebab itu apa yang kita buat dengan makna pengorbanan, ganjaran dia di sisi Allah. Tak ada ganjaran di sisi manusia. Mana dia berkorban untuk negara, mana negara akan menyanjung dia. Dia bukan mengharapkan pulangan daripada negara. Kalau pulangan itu kerja, kan? Kerja. Sekarang ni dia berkorban kerana Allah, mana dia buat segala-galanya untuk patuh dan taat, mengharapkan pahala dan ganjaran daripada Allah. Maka kata Tuhan, orang ini termasuk dalam orang yang Tuhan namakan sebagai muhsinin. Jadi muhsinin ini di antara ciri-ciri ahli syurga. Dalam Quran ini ada beberapa nama yang menunjukkan bahawa ini adalah orang-orang ahli syurga. Antaranya muhsinin. Sifat nak dapat muhsinin, Nabi Ibrahim tadi satu. Dan sifat yang kita sebut dalam, ada yang satu lagi ahli syurga ini juga sebagai muttaqin, orang yang bertakwa. Apa makna takwa? Tanya mana saja maknanya. Apa makna takwa? Kita orang lelaki esok pergi surau, pergi masjid, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Apa makna takwa? Nah, tanya pula. Jawablah, sami-sami kita ni tak stres sangat kan? Takut. Sekarang ni ramai orang takut hantu. Gelap hantu. Bukan takut Tuhan, terbalik. Mana takut? Kata takut harimau pun takut juga. Mana takwa ini, kita menjauhi dosa yang belum pernah kita lakukan. Pada takwa. Manakala sekarang, kalau kita menjauhi dosa yang pernah kita lakukan, mana dia taubat. Jadi takwa ini kita menjauhi dosa yang belum pernah kita lakukan. Jadi dosa ni dua perkara. Sama ada dosa tinggal hak Tuhan suruh ataupun buat hak Tuhan larang. Jadi hak yang Tuhan suruh kita tak berani untuk nak tinggalkan. Hak yang Tuhan larang kita tak berani untuk nak mendekatinya. Maka itu maknanya takwa. Apa makna takwa? Saya balik ni ingat terus. Maknanya menjauhi dosa yang belum pernah kita lakukan. Maknanya kita janganlah cuba dekati untuk nak buat sesuatu yang boleh menyebabkan kita berdosa. Maka itu maknanya orang bertakwa.
Ada setengah ulama kata dia, nak faham al-taqwa macam mana? Kata dia kalau kita berjalan kaki ayam, tak pakai kasut, nak memijak di atas tanah yang penuh dengan duri, kaca dan sebagainya, maka macam mana kita berjalan? Maka kita berhati-hati meletakkan kaki kita letak. Kita tengok ada duri, ada kaca, ada bahaya, tak ada, baru pijak. Pijak tu pun rasa-rasa juga, pergi lagi. Maknanya begitulah orang beriman yang dikatakan takwa. Maknanya dia tengok nak makan halal ke haram, nak ambil boleh ke tak boleh, nak buat sah ke batal, mana dia kira pula. Maka itu maknanya takwa. Mana takwa? Jadi takwa ini ada masa kah? Tak ada. Jadi muttaqi ini pun sepanjang masa, muhsin ini pun sepanjang masa. Hari itu yang berkorban, InsyaAllah ada masa. Maksudnya yang berkorban ada masa tak? Tak ada masa juga. Jadi supaya dapat masuk dalam kategori muhsinin, muttaqin, mukminun, ada orang-orang yang beriman, mukminun, ini juga muslimun, ini orang-orang yang akan mendapat kejayaan. Muflihun, qad aflahal mu'minun, berjaya orang-orang yang beriman. Jadi ini nama-nama yang tersebut dalam Quran. Kalau kita tengok, orang ini orang yang ibadatnya sepanjang masa, kebaikannya berpanjangan, berterusan, bukan tempoh baik kemudian banyak tak baik, bermusim, tak ada. Mana orang baik ini orang yang kebaikannya itu berterusan. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin, dia kata orang yang beriman ini bila sampai kepada tahap bertakwa kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang dia juga sentiasa dalam keadaan benar-benar bertaubat kepada Allah, meninggalkan dosa, dia akan takut kepada Allah dan sampai kepada tahap ma'rifah. Dia akan merasai kemanisan iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, dan tidak akan melihat kepada perkara-perkara yang boleh membawa kepada dosa dan maksiat. Inilah yang dikatakan pengorbanan, yang dikatakan perjuangan. Yang dikatakan apa? Pengorbanan, yang dikatakan perjuangan. Ini menjadi kewajipan kepada kita setiap umat Islam, supaya kita berterusan dalam beribadat dan taat kepada Allah. Tak boleh untuk satu tempoh, masa dan tempat, tak boleh. Tapi di mana sahaja kita berada, pada waktu mana kita wujud, maka kita sentiasa patuh dan taat kepada Allah. Sebab perintah Tuhan kata tadi, aku perintahkan kamu untuk beribadah. Jadi Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail kita tengok cukup cara yang sangat halus untuk beribadat dan patuh kepada perintah Allah. Jadi peristiwa ini kita melihat bagaimana kelangsungannya. Sebab mesti ada cabaran, mesti ada ujian. Jadi bila nak buat ini, diriwayatkan bahawa syaitan lagi menghasut Nabi Ibrahim supaya jangan buat. Maksud di sini, kalau Nabi Ibrahim tak buat, mana dia meninggalkan ibadat, sebab meninggalkan yang taat. Dia juga melakukan maksiat kerana melanggar perintah Tuhan. Nampak? Sebab kita kata dosa ni dua: tidak melaksanakan yang disuruh ataupun buat yang dilarang. Maka dua-duanya adalah dosa dan maksiat. Jadi syaitan mari dia kata, wahai Ibrahim, apakah wajah dan patuh anak yang sudah kelihatan nilai dan kepribadian yang kita boleh guna dah dia untuk masa depan, sebab dia dah besar dah, tiba-tiba nak disembelihkan, patut kan? Logik pun tak logik, dia kata. Itu bukan sebenar perintah Allah, itu mimpi khayalan kamu. Maka Nabi Ibrahim tak mengulangi khayalan, hasutan daripada syaitan, tetapi dibalingnya
dibalingnya. Itu yang disyariatkan kepada kita, ramyul jamarat, lontar jamrah di haji itu. Bila hari ini kita tengok orang pergi, saya tengok dalam TV apa semalam, waktu haji itu dia tulis, umat Islam sekarang ini berada di Mina melontar syaitan lah. Kalau orang-orang manusia tengok tu, dia tulis bawah yang berjalan ke bawah tu. Saya tengok TV 3 atau TV mana, tengok TV, tapi dia tulis kat bawah tu, umat Islam sekarang ini berada di Mina melontar syaitan. Itu silap, sepatutnya kena kata melontar jamrah, bukan kata melontar syaitan. Tapi syiarnya ibadah. Jadi Nabi Ibrahim melontar supaya jangan didekatinya. Syaitan kata tak boleh makan Nabi Ibrahim. Mana yakin kepada perintah Tuhan dan patuh. Dia pergi kepada Ismail. Beritahu Ismail, takkan kamu nak mati muda lagi kan? Banyak lagi masa depan. Dia kata pergilah cabut lagi, jangan duk pakai. Mungkin ayah kamu ni tak betul, nyanyuk orang tak tahu. Kamu tak salah duk kat sini. Hampir lari cepat-cepat, hampir lari cepat-cepat, jangan duk kat sini katanya. Soal selamatkan diri, jangan disembelih. Nabi Ismail kata, kalau itu perintah Tuhan, maka apa wajar bagi saya untuk menangkarinya? Tidak dinangkari dan tidak diingkari. Dibaling lagi jamrah, dibaling lagi, menentang lagi syaitan dan hasutan itu. Maka itu jamrah yang kedua. Kemudian tak boleh dua-dua ni, pergi lagi satu kat isteri dia. Biasa orang perempuan yang paling mudah bila dia hasut-hasut kan, sentimen lebih, perasaan, emosi dan sebagainya. Kita sekarang ni kalau orang-orang nak jual-jual barang ni, dia bujuk kita tak makan, kita tahu kat orang perempuan beli terus kita. Kan? Ini bukan semua lah kan, surat dia tak hafal lain. Kata dia, sebab kadang-kadang emosi, kadang-kadang lah kan, betul tak kakak ni? Tak betul lah kau andaian. Jadi pergi hasut ke isteri dia, hajar. Dia kata, patut kau, kamu dah lah susah-susah nak dapat anak, dapat pun seorang tu je, anak lelaki pula tu. Kata, hak lain tak ada dah, tak sebelah pula. Hajar ini, kita faham siapa dia. Kisah depan tadi, waktu beranak kecil tu dibawa letak kat sana, tanya siapa suruh mari letak kat sini ni? Allah, kata Nabi Ibrahim. Tak apa, pergi balik lah. Boleh tak bagi syaitan nak hasut lagu tu? Kata dia, berampuh wahai syaitan, wahai iblis. Baliknya lagi, kita tengok tiga-tiga patuh kepada perintah Allah. Ini yang kita nak cari. Kalau andai kata kita muslim-muslimat, sebagaimana yang saya sebut di awal tadi, kita boleh mewujudkan dalam keluarga kita ini pasangan suami isteri yang taat, diikuti oleh anak-anak yang taat dan membantu untuk berjuang di jalan Allah dan ketaatan kepada Allah, maka pasti keluarga itu akan menjadi keluarga bahagia. Carilah atas dunia ini keluarga mereka hidup lagu tu. Ibu bapaknya jaga semayang berjamaah, hati ke surau, anak-anak boleh datang ke surau, jaga agama, jaga syariat, jaga aurat, semua sekali. Kita tengok keluarga dia bahagia tak bahagia? Mesti bahagia. Mesti bahagia. Mungkin dia uji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sana sini, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menjamin kebahagiaan. Bahkan bukan saja di dunia bahagia, mereka ini juga akan dihimpun oleh Allah dari akhirat kelak dalam syurga. Kita baru ni kan, siapa yang balik kampung raya pun kata balik belakang. Haji Samsul balik mana? Kuala Pilang, mau dekat, tak ada jam apa. Kita balik Kelantan, saya Ustaz Kelantan, balik Kelantan, keluar je, sebelum sampai tu Gombak tu dah jam dah. Sampai Gombak tu ingkuk keluar pukul 9 sini, pukul 9 pagi esok sampai rumah. 9 esok, 9 bukan 9 malam. Esok nu pula sampai. Ya Allah,
letih dah. Tapi bila balik rumah sampai kumpul lagi, ingat tak yang 12 jam ni? Saya ingat lah kan? Maknanya semua ingat-ingat pula yang 12 jam tu bila patah balik pula. Aduh, letih nak balik sini pula. Tapi waktu saya dah sana ingat dah, kita rasa hilang habis dah. Sebab apa? Kerana kita tahu bahawa kepulangan kita ni membawa suatu kegembiraan. Bila dah sampai, terhimpun semua sekali gembira kan? Itu bila kita berkumpul atas dunia. Bagaimana bila Tuhan kumpulkan kita pula dalam syurga? Anak cucu tu, nenek cucu, cicit semua sekali tambah pula ke dalam syurga. Agak-agak suka tak suka? Ha? Suka kan? Ada juga orang tak suka kadang-kadang. Kalau bawa mari belaka bawa tu, rugilah pula kita. Tu dia kata habis beras tu. Dia kata bawa belaka anak cucu mari habis beras kan? Ataupun kita kata kalau dia perempuan ni masuk syurga pula, kuranglah syurga aku. Dah gitu dah bawa, dah nak bawa belakang anak cucu masuk syurga ni, duduk syurga sekali dengan kita dah berseronok-seronok, tiba-tiba bawa dia belakang. Mungkin kuranglah, sepatutnya duduk tahap 5 bintang, turun jadi 3 bintang. Tak nak lah, duduklah kamu, aku nak hak 5 tu. Tapi Tuhan kata dah. Baca dalam surah At-Tur. Tuhan kata walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Tuhan kata orang yang beriman kemudian diikuti oleh zuriat keturunan dia juga dengan taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami sertakan mereka dan zuriat-zuriat ini bersama dalam syurga nanti. Kita nampak kegembiraan bertambah dengan kemudian di syurga dihimpunkan dengan anak-anak yang taat di dunia ini. Dan bagaimana bila Tuhan himpunkan semula dalam syurga, tidakkah nikmat yang berganda? Itulah pengorbanan tuan-tuan. Korban yang kita buat untuk dapat pahala kita kumpul. Kita dapat pahala, anak-anak kita boleh pahala. Bila kita semua taat, kita juga dapat pahala, anak-anak kita juga dapat pahala. Kemudian bila kita mati, kita juga berjaya, anak-anak kita juga berjaya, dihimpunkan pula di akhirat. Bagaimana keceriaan dan kegembiraan. Kita tengok bila kita orang tua kita sekarang ni tak ada cucu, harap ada cucu dah ni kan. Kita duduk atas kursi gini, tengok anak cucu lompat kursi, terjun tingkat apa semua, tengok. Kita rasa satu lucu, ibu bapa, tutuk nenek duduk tengok anak cucu dia melompat puluh-puluh duduk dalam rumah ni. Dia merasa cukup gembira kan? Bagaimana bila pergi ke akhirat dengan segala kenikmatan? Tata dia menggambarkan, apakah kita boleh berhimpun di akhirat kelak dalam keadaan kita huru-hara di atas dunia, ataupun kita boleh bersatu di atas dunia dalam satu keluarga yang bahagia, dan kita juga akan menikmati kebahagiaan serta kita kembali kepada kepangkuan Allah. Macam mana nak dapat? Maka itulah pengorbanan yang berterusan. Namanya pengorbanan yang berterusan, supaya kita boleh dapat darjat yang Tuhan sebut muhsinin, sebagaimana Tuhan sebut kepada Nabi Ibrahim. Yang Tuhan kata qad saddaqta ru'ya kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami beri ganjaran kepada orang-orang yang baik. Dan Tuhan sebut juga sifat orang-orang yang baik yang akan masuk syurga nanti 3. Yang pertama, infak yang berterusan, yang berpanjangan. Kemudian yang kedua, menahan marah. Infak pakai duit dalam poket, tahan marah tak payah pakai modal, duduk dalam ini. Kemudian yang ketiga, hak tak payah pakai modal juga, memberikan kemaafan kepada orang duduk sini juga. Mana satu pakai modal, 2 hak duduk sini je. Tak habis duit 1 sen pun, memaafkan orang lain. Allah, tuan-tuan, ada sifat yang Masya Allah tahu. Kadang-kadang kita tak boleh nak maafkan orang. Hak yang paling kita marah orang paling dekat dengan kita, paling sayang dengan kita, berilah kemaafan kepada mereka.
kita akan dapati kita menikmati kebahagiaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Belum lagi. Tentang apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah rumusan pengorbanan yang perlu kita ambil perhatian. Jadi semalam waktu gerhana tu saya dah baca, tengok hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan gerhana. Satu hadis yang Nabi kata, mungkin semalam dah baca dah kok. Gerhana ini kata dia ayat min ayatillah, tanda bukti daripada bukti-bukti kebesaran Allah. Iaitu Tuhan buat matahari siang hak cerah, malam ada juga yang cerah tapi cahayanya tidak panas. Bulan yang Tuhan panggil siang hari itu matahari sirajan munira, lampu yang bercahaya terang, iaitu panas. Kemudian bulan yang bercahaya tapi tidak ada panas. Jadi bila zaman Nabi, anak Nabi Ibrahim mati, kemudian orang kata dunia semua sedih dengan kematian anak Nabi Muhammad, sehingga matahari pun gerhana. Maka Nabi kata terang bahawa matahari dan bulan ini akan berlaku gerhana bukan kerana mati ataupun hidupnya sesiapa. Tapi selepas daripada itu kata Nabi SAW, yukhawifullahu ibadah, bahawa gerhana bulan ini adalah salah satu di antara tanda kebesaran Tuhan, dan Tuhan menakutkan hamba-Nya. Sebab bila gerhana matahari gelap gelita, tak ada cahaya langsung, malam, siang bertukar menjadi malam. Bila gerhana bulan kita tengok memang malam dah selalu gelap dah pun, tapi dia adalah di antara gerhana matahari ialah yang paling besar. Gerhana bulan pun sama. Jadi Nabi bila sembahyang gerhana bulan ni tuan-tuan, sembahyang yang sangat menakutkan. Nabi baca panjang sampai sahabat jatuh pingsan, pitah, jatuh sembahyang. Panjang semua, baca surah Baqarah 3 juzuk, tak berhenti. Rukuk, baca sambung lagi, baca Al-Imran pula, baca juzuk. Panjang. Hak bangun, duduk, bangun. Kalau sembahyang biasa Nabi kata baca sikit-sikit je. Pernah Sayyidina Muaz baca panjang, Nabi kata afattarun ya Muaz, kamu nak buat fitnah supaya orang tak sembahyang, orang susah hati kan? Baca cukup-cukup dengan orang sesuai je. Dari sembahyang gerhana tak nak baca cukup panjang. Sebab dalam Quran, dalam surah Al-Qiyamah, dia kata fa idza bariqal basaru wa khasafal qamar, bila manusia terbeliak mata dan bulan gerhana. Nampak? Kiamat. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, dan dihimpunkan matahari dan bulan pada masa itu akan bertelagak dan bertembung satu sama lain. Kerana bulan ini berjalan pada paksinya dan matahari pada paksinya, dan di antara malam, di antara bulan dengan matahari ini tidak boleh. Sebab kalau yang ilmu falak ini, sebab dia kata matahari dan bulan ini berjalan pada kelajuan yang berbeza. Sebab itu kata Tuhan dalam Quran, lasyamsu yanbaghilah an tudrikal qamar wal lailu sabiqun nahar. Mana matahari tidak boleh mengejar bulan, dan bulan juga tidak boleh mengejar matahari, dan siang tidak boleh mengejar malam. Sebab dia akan berlaku pertukaran siang dan malam ini mengikut peredaran dan kitaran pusing matahari. Tetapi akan sampai satu saat, kata Tuhan, dunia ini akan berakhir dan akan hancur. Antaranya kita tengok hari ini berlaku persilangan je antara kedudukan matahari, bulan dan juga bumi. Maka berlaku gelap. Jadi bagaimana bila keadaan ini berterusan? Maka itu adalah kehancuran. Anda kata tidak berlaku cerah, kalau gerhana matahari berterusan malam, mana selepas daripada itu akan bermakna kehancuran dan kiamat, kemusnahan. Maka dengan sebab itu kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana nak kembali ke mana? Maka inilah bermakna kita kudu dalam keadaan taat yang berterusan. Bukan bila ada musibah baru kita taat, lepas musibah kita pun tinggal. Itu bukan tanda orang yang beribadat kepada Allah.
bukan tanda orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimin yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itulah saya rasa sebentar lalu apa yang kita dapat ambil pengajaran daripada ibadat yang kita buat sepanjang bulan ini. Dan kita perlu ingat tuan-tuan, kadang-kadang kita tak faham juga sebab kita tak ingat bulan-bulan Islam ini. Sebenarnya kalau kita tengok, ibadat kurban ini diamalkan ataupun dilakukan pada bulan yang ke-12, mana seolah-olah merumuskan akhir tahun kita dengan ibadat. Mana lepas daripada ini, kita akan sambut tahun baru hijrah bulan Muharram. Maknanya kita tutup tahun kita ini dengan ketaatan, dan kita mulakan tahun baru kita juga dengan ketaatan. Sebab itu kita sambut tahun baru hijrah. Kita berhijrah meninggalkan tahun yang terdahulu untuk masuk dalam kehidupan yang baru. Bukan kita tengok orang sambut tahun baru, orang kafir menyambut tahun baru masih macam mana, dengan konsert, dengan macam-macamnya, penuh kelalaian dan maksiat dan zina, macam-macam. Tetapi orang Islam menyambut akhir tahun ini dengan ibadat yang penuh bermakna, kemudian memulakan kehidupan baru dengan azam dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita tengok mula masuk bulan Muharram. Bulan Muharram ini termasuk dalam bulan ibadat. Disunatkan kita puasa 9, 10 Muharram dan memperbanyakkan ibadat di dalam, sebab dia tahun baru untuk kita memulai tekad dan azam baru. Kemudian bulan Zulhijjah ini bulan akhir tahun, bulan 12, yang mana 10 hari pertama itu adalah di antara 10 hari yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam setahun. 10 hari yang terbaik. Sebab itu dalam hadis Nabi kata, "Ma min ayyamin illa wal amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadzal ashr al-awakhir, hadzal ashr al-awail min Zulhijjah." Tidak ada suatu masa, satu hari yang mana Tuhan sangat sayang dan suka orang beribadat padanya lebih daripada 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Maknanya 10 hari ini adalah hari yang paling disukai dan paling bernilai dan paling bermakna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita berjaya merebut saat-saat ini, maka kita telah berjaya mendapat kebaikan yang sangat banyak. Tapi kalau kita belum berjaya, kita perlu ingat bahawa segala usia yang ada, kesihatan tubuh badan yang kita miliki ini masih merupakan satu peluang dan nikmat Allah yang diberikan kepada kita untuk kita terus merebut dan berjuang dan berkorban untuk terus taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita boleh mendapat apa yang dinamakan darajat yang sangat baik, nama dia iaitu darajat al-muhsinun, iaitu orang-orang yang muhsin, itu orang-orang yang baik. Apa golongan orang baik di sini? Kalau kita tengok pada kisah Nabi Ibrahim atau kisah yang kita sebut tadi, orang ini adalah orang yang patuh dan taat kepada Allah. Dia maafkan orang kerana Allah, dia bersabar menanggung segala kesulitan kerana Allah, dia infak kepada orang kerana Allah SWT. Nabi Ibrahim pun kita tengok sembelih anak dia kerana Allah, buat segala yang diperintah kerana Allah, bukan kerana sesuatu yang lain. Pengorbanan inilah yang perlu kita tanam dan perlu kita terap dalam diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, supaya akidah keimanan ini hidup dalam keluarga, maka dia akan mendatangkan faedah dan kebahagiaan kepada kita dalam kehidupan dunia dan jaminan kejayaan di dalam kehidupan akhirat. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Hadanallahu wa iyyakum. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minal ladzina istami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruman wa la matrudan bi rahmatika ya arhamar rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله